Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam channel aku, Bamza Channel. So, hari ini selalu aku review pasal filem atau movie. So, aku nak review pasal program Maharaja Lawak Mega 2021 yang berlangsung pada Jumaat lepas. Macam biasa, Maharaja Lawak, pengacara Datuk Yassin Mizal, siapa tak kenal. Barisan peserta kita ada kumpulan Bahaya, dianggotai oleh Zahid AF, Nizam Cinta Jentik, Syashik. Zahid AF ni adalah penyanyi, kita tahu, dan dia juga penyampai radio. Nizam Cinta Jentik ni daripada program, dia lebih pada stand up komedi, dan Syashik pun stand up komedi. Dan kumpulan kedua kita ada Boro daripada Aceh kita tahu daripada Kumpulan Boceh. Atu daripada Kumpulan Zero, dan Fat daripada Kumpulan Boceh. So mereka bergabung, nama kumpulan Boro. Seterusnya kumpulan Tiga Otak ni agak menarik sebab dianggotai oleh 3 ahli, yang mana setiap mereka ada 3 bangsa lah. Ching Ho bahasa Cina, Farid bangsa Melayu, dan Prakash bangsa India. Mereka ibarat macam satu Malaysia. So mereka juga daripada stand up comedy. Yang pernah tengok stand up comedy, yang follow stand up comedy mungkin kenal dia. Yang tak pernah follow mungkin tak kenal. So aku nak bagi pandangan sikit lah. So kumpulan seterusnya Ori. Kita ada kumpulan Ori dianggotai oleh Acok, Acok Cilok pada bulan Cilok, Yasin Senario pada bulan Senario, kita kenal dah. Abu Mamu pada bulan Mamu. So mereka bergabung nama Ori. Kumpulan seterusnya Cawan dianggotai oleh Alif Yasraf. Pernah join Maharaja Lawak, tapi kumpulan lain lah. Wang Gegau pernah join Maharaja Lawak juga. Cik Mat Raja Lawak pernah join Maharaja Lawak. Mereka, tapi mereka tak pernah satu kumpulan. So untuk Maharaja Lawak Mega 2021, mereka satu kumpulan. Kumpulan seterusnya Otai dianggotai oleh Azli Senario, pelawak legend. Dan Ida Moin pernah, Ida Moin kita tahu seorang pelakon. Acong juga seorang pelakon. Dan mereka boleh berlawak. Putih. Kumpulan seterusnya Putih macam biasa dianggotai oleh Mamak dan Ali Putih. Tapi dalam Maharaja Lawak Mega 2021, mereka tambah seorang lagi ahli kumpulan, iaitu Vicha daripada kumpulan Sehu daripada Indonesia. So agak menarik situ. Kita tengok apa mereka punya persembahan macam mana kan. So seterusnya kumpulan RNR dianggotai oleh Man Raja Lawak, kita dah kenal. Dia pernah juara Raja Lawak. Dan Rahim Sepatu, daripada kumpulan Sepatu, mereka bergabung. Kumpulan seterusnya Tai Chi daripada Ciwan Cilok, Tapai Cute, pernah juara Raja Lawak juga. Ilham Abata pernah join Raja Lawak juga. Tiro dianggotai oleh Sharif Zero, kumpulan Zero lah, Syaiful Zero. Dan Atu tak ada sebab dia join kumpulan lain. Dan Atu diganti oleh ataupun ditukar oleh Daniel Zaini. Daniel kita tahu baru juara program Musikal Lawak Superstar. Dan akhir sekali kumpulan Tobat kita oleh Syuk Sahar, kita kenal, pengacara dan juga pelawak. Bel Ngasri, pelakon pelawak, kita dah kenal. Dan Ropi, pelakon. So barisan juri kita ada Datuk Roshamno, Diana Daniel, Ukasha Senros, dan Noh Saleh. Datuk Roshamno kita tahu pelakon dan ada pengacara juga. Diana Daniel seorang pelakon, Ukasha Senros seorang pelakon, dan Noh Saleh seorang penyanyi. Tahun ni konsep dia agak menarik. Dia lain pada yang pernah Maharaja Lawak sebelum-sebelum ni lah. Apa yang lain dah. Selain juri, kita ada satu naga. Kan kalau kita perasan, setiap Maharaja Lawak dia ada satu naga kan. Dia panggil dia punya branding dia kan. Ataupun Maharaja Lawak dia punya simbol yang naga tu. Selalunya naga tu untuk branding ataupun dia buat macam patung kan dekat dalam dalam dewan tu kan. Ada patung-patung, tapi untuk Maharaja Lawak ni, naga tu dibuat hidup dan boleh bercakap. Dan naga ni akan menjadi komentar jugalah untuk setiap persembahan peserta. Contoh macam persembahan ni buat peserta kan, naga tu akan komen, dan komen ni komen jujur.
Komen yang tiada tapis-tapis lah. Dia cakap terus lah. Okey ke tak okey ke, dia cakap terus. So agak menarik. So peserta dapat tahu lah. Selalunya juri-juri ni dia macam tak sampai hati nak cakap. Tapi Naga ni sebab dia duduk dalam, dia kita tidak tahu siapa Naga tu. Kita tak tahu identiti tu siapa. So dia boleh cakap ikut suka hati lah. Maksudnya bukannya ikut suka hati apa yang nak cakap, tapi apa yang perlu. Apa yang perlu dan apa yang dia nampak dalam sembahyang tu, dia akan terus komen secara jujur, secara terus. Dan Naga ni diberitahu akan di-reveal pada final. So mari kita tunggu siapakah Naga tersebut. Okey, kita mulakan dengan persembahan pertama, iaitu kumpulan Tiro. Okey, so aku akan bagi review secara ringkas lah, supaya tak mau video ini panjang sangat kan. So yang pertama kumpulan Tiro. Okey, Tiro yang diketuai oleh Daniel, kumpulan Saiful Zero dengan Sheriff Zero lah. So untuk permulaan ni nampak chemistry Daniel ni masih kurang lah ya, sebab mereka baru satu kumpulan kan. Maybe sebab awal lama-lama okey lah tu kan. Zero macam biasa baik sebab mereka dah ada chemistry antara dua. So kalau Daniel ni ditunjuk potensi sebenar dia boleh mantap lagi lah. Permulaan ni dia macam dia pun nak cuba-cuba dulu kan. Daniel pun dia cuba nak jadi nampak macam ke arah Syed Saddiq. So kita tahu itu dia punya kelebihan dah, kekuatan dia. Untuk persembahan pertama, okay, not bad. Dan Sang Bara tu Naga tu lah, dia bagi komen yang membina. Lepas tu juri pula, yang aku pelik, Daniel lah. Sepanjang persembahan tu aku tengok dia duk gelak lah kan. Tapi bila last tu dia tak bagi ha pun. Itu pelik sikit lah. Dan untuk pendapat aku sendiri, ha yang aku boleh bagi kat mereka 3.5 ha. So tanah Zero. Tiro. So kumpulan kedua, kumpulan R&R yang dianggotai oleh Man Raja Lawak dan Rahim Sepatu. So apa yang aku nampak mereka ni, chemistry ada. Macam biasa kita tahu Man ni dengan siapa-siapa pun dia boleh masuk. Konsep yang mereka bagi tu menarik. Macam satu konsep macam mereka bersembang kan, seorang fit, seorang killer. Lepas tu seorang ni fit, seorang kill. So bagi aku menarik, dua-dua boleh fit, dua-dua boleh killer. So kumpulan ni nampak ada potensi. Tanya, walaupun juri atau penonton tak faham, tapi punchline mereka bagi tu bertubi-tubi. Fit, killer, fit, kill, fit, kill. So benda tu kadang juri tak faham, penonton tak faham, tapi punchline tu mereka bagi tu ada. Cuma mungkin juri atau penonton yang tak faham. Tak apa, yang penting punchline tu ada. So okay, untuk juri pula, aku rasa lah, kan juri cakap pasal peribadi kan. Untuk pendapat aku, atas peserta lah nak serta pasal peribadi kan, jika itu boleh buat punchline. Tapi tak salah rasanya selagi tak keterlaluan. Maksudnya peserta pun okey, so tak ada masalah lah. Lagipun benda tu tak keterlaluan lah, itu pendapat aku lah. Kecuali benda-benda yang terlalu sensitif. Bagi aku benda ni dia tak terlalu peribadi lah, orang boleh terima. Pendapat aku lah. So ha yang aku boleh bagi kat kumpulan R&R ni 4 ha. Tahniah R&R. Kumpulan seterusnya, kumpulan Ori yang dianggotai oleh Abu Mamu, Hamdan daripada senario, yang orang lama lah, dan Acok Ciluk. Okey, bagi aku kumpulan Ori ni jalan cerita dia menarik dan simple. Jalan cerita dia menarik. Dia simple lah. Dia main satu situasi, tapi dia boleh buat banyak cerita, banyak punchline kat situ. Dia main satu situasi dekat cerita pasal nak ambil duit dekat ATM je, tapi dia punya cerita tu dia boleh orang kata berkembang, dan punchline pun boleh banyak bagi kat situ. Maksud aku punchline tu dia bukannya jenis dialog, tapi dia jenis perbuatan dengan scene. Itu yang best. Sebab kita tahu Abu Mamu ni dia pengarah. So dia ada kekuatan nak buat jalan cerita yang menarik, dan dia tahu macam mana nak buat persembahan yang menarik. Dan dia juga adalah pelakon teater. So dia ada ilmu tu lah, bahagian persembahan tu. So bagi aku menarik. Lawak ni lawak yang bukan fokus pada dialog, tapi dengan scene, dengan persembahan. Itu best. Bagi aku ketiga-tiga ni ada kekuatan. Chemistry pun baik nampak, walaupun first time nampak kan, tapi chemistry mereka tu ada. Tak nampak kekok. Cuma mungkin tak sesuai lah bila persembahan petang macam ni, banyak drama dari punchline kan.
punchline tu ada dah sampai. Tapi kalau di sebalik drama tu, bagi bertubi-tubi punchline boleh jadi lebih mantap lah. Dia macam punchline tu ada dengan persembahan tu, punchline dialog dengan punchline persembahan yang dia buat. Tapi dia macam tak banyak sangat punchline. Dia lebih pada drama. Tapi kalau depa banyakkan lagi punchline di sebalik drama-drama tu, itu akan jadi lebih mantap lah. Itu pendapat peribadi aku lah. So untuk juri pula, bagi aku juri tak faham lawak. Diana aja faham. Dia kata sebab relate dengan dia kan. Tak apalah. So untuk aku bagi 3.45 Tahniah kumpulan Ori. Okey, yang seterusnya kumpulan Tobat. Tobat dianggotai oleh Syuk, Bel dengan Sri dan Ropi. Okey, apa yang aku nampak masa permulaan, Bel dengan Syuk nampak kemas. Cerita ada punchline bertubi-tubi. Bel ni memang padu lah. Bel ni bila dapat teammate yang betul, baru nampak potensi sebenar dia. Memang nampak Bel dengan Syuk ni nampak chemistry yang nampak serasi. Bel pun nampak kekuatan dia kat situ. Dia bagi punchline memang bertubi-tubi, padu, terbaik. Lepas tu bila masuk Ropi, itu pendapat aku, bila masuk Ropi dia tiba-tiba jalan serta jadi terabuk macam tak nampak lah. Serta mula tadi dia jadi macam tak sesusun lah. Sebab Ropi nak cuba buat lawak tapi macam tak sampai kan. Tapi dia nak cuba juga nak menghidupkan kembali suasana yang awal-awal tadi. Tapi bagi aku cerita ni, kumpulan ni kekuatan pada Bel lah masa persembahan tu lah. Konsep persembahan pun menarik. Jenis macam buat temu bual kan. Tapi bila masuk Ropi tu dia jadi macam dah tak kemas lah. Itu pendapat peribadi aku lah. Dan juri komen pun okey. Untuk Tobat ni aku bagi 4 lah. So tahniah kumpulan Tobat. Okey, seterusnya kumpulan Taichi dianggotai oleh Ilham dan Ciwan Cilok. Okey, permulaan dia macam lawak. Dia buat lawak tapi macam tak sampai tau. Dia punya punchline tu macam tak sampai mula-mula lah. Mungkin dia pun macam nak cari rentak kan. Tapi lama-lama tu ada improvise. Macam punchline tu mungkin dia dah nampak rentak lah macam mana. So dia pun cuba nak improve lah. So lepas tu dah nampak lah punchline dia dah sampai, penonton menggelak. Okey. Cuma bagi aku dia kurang sikit masa dia bagi punchline. Ahli kumpulan bagi punchline. Lepas tu depa pun gelak. So macam dia tak apa sampai lah situ. Kalau masa dia bagi punchline, dia tak gelak, mungkin lebih sampai punchline tu. Dan bila ahli bagi punchline, lepas tu dia gelak, dia macam ganggu feel penonton nak gelak dia macam bila kita buat lawak, kita tak boleh kita gelak sekali. So kita pun tak rasa nak gelak. Tapi bila kita buat lawak, muka macam muka biasa, kita boleh gelak. Feel penonton dia rasa lebih nak gelak lah. Tapi ada part yang sesuai buat macam tu. Maksudnya ada part yang dia boleh buat lawak, dia gelak. Ada part yang dia buat lawak, dia tak boleh gelak. Tapi ada punchline yang dia akan sampai bila kita buat lawak, kita gelak. Tapi bukan semua tempat lah, dia ada part-part dia. Bagi aku dalam kumpulan ni, dalam persembahan tu, Ilham tu lebih menyelah lah. Dan juri pun bagi komen yang baik dan membina. Dan satu aku tak suka, Sang Bara ni. Sang Bara ni kadang dia komen dia okey, kadang dia cakap lepas, kadang dia tak fikir lah. Apa dia cakap? Dia cakap dekat kumpulan Taichi ni persediaan tak ada. Bagi aku setiap peserta semua ada persediaan. Dah aku nampak persediaan tu. Kalau tak ada persediaan, depa takkan ada lah jalan cerita, punchline di mana, timing semua kan. Dia cakap tak ada persediaan. So bagi aku tak kena lah komen Sang Bara tu kan. Dan nasib peserta sporting peserta gelak lah. Tak apalah. So untuk kumpulan ni, pendapat peribadi aku bagi 4 So tahniah kumpulan Taichi. Okey, seterusnya kumpulan Boro. Dianggotai oleh Fat Boce, Aceh dan ada ahli baru iaitu Atu daripada Pulau Zero. So nampak kumpulan ni ada kesungguhan, persediaan, dari segi prop bagai memang nampak kesungguhan tu lah dengan prop bagai apa semua kan. Macam satu dalam hutan dengan banyak sangat prop. Macam memang betul-betul buat prepare Atu ni bagi aku memang tambah value lah. Dia ni mudah masuk mana-mana kumpulan kan. Nampak dalam sembahan ni nampak dia lebih menonjol. Punchline banyak daripada dia lah.
Itu kelebihan dia lah. Dia punchline dia slumber. Dia orang kata apa? Spontan. Itu kelebihan dia. Bagi aku kumpulan ni kalau Fad dengan Aceh, dia bagi punchline bertubi-tubi juga, tak mustahil lah dia boleh jadi tambah mantap. Dan dalam sembang ni nampak Atu lebih lagi. Dan Fad dengan Aceh lebih kepada fit lah. Ada Atu duk bagi. So kalau aku tahu Fad ni dia ada kelebihan, Aceh pun ada kelebihan. Dua-dua boleh bagi punchline kan. Dua-dua boleh kill. Tapi kalau tiga-tiga ni boleh bagi punchline, itu dia lebih mantap lah. Itu pendapat peribadi aku lah. So komen Sangbara, Sangbara komen membina. Cuma satu lah yang tak skor. Dia cakap bab persediaan lah. Tapi masa tu Atu tu macam dia macam bangkang lah komen Sangbara tu kan. Dia berani lah. Tapi tak apa, lepas tu dia okey. Tak ambil serius sangat kan. Dia pun jenis okey lah. Dia memang jenis macam tu kan. Dia sporting lah. Lepas tu juri pula. Bagi aku Datuk Roshan ni orang feeling lah, orang touching. Dia komen pasal mesej yang disampaikan. Dia bukan komen pasal lawak. Tapi apa pun dia terhibur lah. Apa yang dia komen pasal isu semasa. Bagi aku betul lah pasal isu semasa, tapi lebih baik komen pasal lawak lah. Sebab dia adalah program lawak kan. Tapi apa pun dia terhibur. So tak apa benda tu. Pendapat peribadi aku untuk kumpulan Buruh, aku bagi 4.45 So tahniah Buruh. Okey, kumpulan seterusnya kumpulan Cawan. Cawan dianggotai oleh Alif Yasraf, Wan Gegau dengan Cik Mat. Okey. Nampak ada chemistry. Walaupun nampak macam first time lepas satu bulan, nampak ada chemistry, nampak ada chemistry, tak kekok lah. Memang nampak macam nampak hidup, persembahan pun nampak hidup. Walaupun jalan cerita berterabur, tapi kenalah dengan konsep persembahan lawak kan. Terabur pun tak apa, janji orang faham dia ada lawak. Dia macam jalan cerita tu ada, tapi kadang dia pergi sana pergi sini. Tapi tak kisahlah benda tu, sebab ni persembahan lawak kan. Yang penting orang faham lawak dia dan punchline tu sampai. Dan banyak punchline tu daripada Cik Mat lah. Dan Wan Gegau nampak dia cuba bagi punchline tapi tak sampai. Tapi tak apa, ini minggu pertama, InsyaAllah next week boleh improve. Dan Alif tu lebih kepada fit lah kan. Tapi Alif tu dia boleh bagi punchline, tapi tak tahulah. Tapi banyak kumpulan ni lebih pada Cik Mat lah. Cik Mat memang orang kata apa, man of the match untuk kumpulan ni lah masa persembahan tu. So komen juri okey, Sangbara komen pun okey. Dan aku boleh bagi kumpulan ni 3.5 Tahniah kumpulan Cawan. Okey, kumpulan seterusnya kumpulan Otai yang dianggotai oleh Azli, senario legend, Ida Muin pelakon, dan kita ada join kumpulan Otai. Okey, Otai ni jalan cerita dia ada persembahan dia baik, ada energi. Memang nampak energi tu dia bagi kan. Nampak semangat, nampak energi situ. Kekuatan aku nampak kumpulan ni masa tu persembahan tu lah, support audience yang datang lah. Maksudnya audience bagi support gila-gila punya. Depa setiap masa persembahan tu kan, depa cakap je, audience support, gelak, depa hu jerit kan, support lah, macam tu lah. Bagi aku kumpulan ni punchline tak banyak, dan kekurangan peserta bagi kelebihan pada bulan. Maksud aku punchline ni tak banyak, kekurangan peserta bagi kelebihan pada bulan tu maksudnya yang Ida Muin kan jenis latah kan. So dia bagi value tambahan lah dalam lawak. Dia punchline dia tak banyak, tapi punchline tu ada. Tapi punchline tu juga boleh jadi bila Ida Muin latah. So bila latah tu dia jadi lawak lah. Value tambahan lawak lah kat situ. Dan kelebihan pada kumpulan ni aku nampak malam tu lebih pada support peserta lah. So dia jadi macam benda tu jadi best lah. Tapi bagi aku punchline tak banyak pun. Tapi jalan serta dia kemas, persembahan dia baik. Cuma punchline tu tak banyak. Dia lebih pada persembahan lah. Dan dia punya pacing dia laju. Dia bagi. So tak apa. So komen juri okey. Sangbara komen pun okey. So yang aku boleh bagi kat kumpulan ni, aku bagi 3 So tahniah kumpulan Otai. Dan seterusnya kumpulan Bahaya. Okey, Bahaya ni dianggotai oleh Nizam Jentik, Zahid dengan Shashi. Nizam Jentik ni kita tahu dia stand up komedi. Zahid ni pelakon.
penyanyi. Zahid ni penyanyi. Dan Syashik ni daripada stand up comedy juga. Mungkin tak pernah nampak depa, tapi yang follow stand up comedy mungkin kenal depa. Okey. So bagi aku ini baru betul level majalawak lah, majalawak mega. Jalan cerita dia kemas, punchline ada, timing baik. Dia hampir sempurna persembahan ni. Semua ahli main peranan baik. Kekuatan daripada Syashik tak cakap sekadar pelengkap jalan cerita dan penyampaian, tapi syarat dengan punchline. Okey, Syashik ni dia bercakap tu bukan sekadar dia nak melengkapkan jalan cerita je, tapi dia bercakap tu, penyampaian dia tu, dia syarat dengan punchline tau. Punchline dia bukan sebab gagak, tapi dia memang ada bakat dalam melawak. Bagi aku, dia bagi satu benchmark daripada peserta lain, benchmark kepada peserta lain dalam memberi lontaran dialog yang berpunchline bertubi-tubi. Dia adalah bagi aku salah seorang peserta yang bila bercakap tu punchline aja. Cakap punchline. Itu kelebihan Syashik. Maksud aku bukan sebab dia gagak. Dia punchline dia bukan sebab dia gagak, tapi gagak tu beri kelebihan. Maksud aku macam ni tau. Dia gagak, pada masa yang sama dia bagi punchline. Bukan punchline tu sebab dia gagak. Dia jadi punchline sebab dia gagap satu, dan ditambah pula dengan idea lawak dia. Faham tak? Bukan lawak sebab gagap. So kena faham kat situ. So bagi aku, dia adalah man of the match malam tu untuk majalawak untuk minggu pertama. So tahniah Syashik. Dan ahli-ahli lain pun bukan sekadar Zahid bukan sekadar pelengkap kumpulan, tapi dia memang diperlukan untuk nak hidupkan kumpulan tu dan untuk untuk memperkembangkan jalan cerita tu. So tahniah. Dan Nizam pun dia boleh feed, dia boleh kill. Dan Zahid dia menambah cerita tu. Dia bukan pelengkap, tapi dia adalah satu untuk menyempurnakan persembahan tu. So tahniah. Ketiga. Okey, untuk komen juri pula, Noh cakap dia tak tahu nak komen. Dia tak tahu, dia cakap dia nak gelak atas gagap kekurangan Syashik ke ataupun sebab lawak. Komen pendapat peribadi aku. Komen sebab lawak lah. Sebab dia memang lawak. Memang dia gagap, tapi gagap dia tu gagap yang lawak. Bukan gelak sebab dia gagap, tapi sebab dia bagi punchline berserta dengan gagap tau. Sebab tu dia lawak. Contoh. Punchline dia ada timing dah, betul tak? Kalau timing tak kena, dia tak ada punchline. Tapi disebabkan dia gagap, so kelebihan kat situ, timing dia tu kena dengan punchline. Sebab tu jadi lawak. Dan pula, punchline dia bukan sebab gagap saja, tapi punchline dia gagap tambah dengan idea lawak dah. Tu kelebihan dia. Dan Datuk Roshamno, Diana tak faham lawak. Maybe tak tahulah apa yang mereka fikirkan. Masa Datuk AC minta mereka bagi komen ke, depa tak masa Datuk AC minta depa bagi depa tak giha, depa buat macam tak tahu nak cakap macam tu lah. Yang bagi cuma Ukasha ya. Itulah komen aku. Sangbara pula, Sangbara komen baik. Dia tahu menilai lah apa itu lawak. Dan untuk kumpulan bahaya ni, aku serius aku cakap, aku tak pernah tengok. Bukan tak pernah tengok lah. Sebelum start program, aku tengok dulu lah peserta-peserta ni kan. Macam Syashik aku tak kenal. Lepas tu aku tengok lah dia ni siapa. Oh, aku baru tahu dia ni stand up comedy. Aku baru tengok dia ni macam mana semua kan. Dan aku bukan bias lah. Aku bagi komen jujur apa yang aku nampak persembahan tu lah. Dan aku bagi 5 untuk kumpulan bahaya. Okey, untuk seterusnya kumpulan 3 otak yang dianggotai oleh Tiga ni adalah stand up comedy. Dianggotai oleh 3 bangsa, Cina, Melayu, India. So depa bahasakan depa satu Malaysia lah. Okay, so bagi aku, depa ada idea lawak, cuma penyampaian tu tak berapa sampai. Okay, mereka datang dari stand up comedy. Jadi bila dilontarkan dengan konsep macam ni, dia tak sampai. Kalau cara stand up mungkin sampai, dan penonton akan gelak. Mereka perlu belajar dengan peserta lain yang dah tahu cara penyampaian persembahan supaya idea lawak tu sampai. Idea lawak mereka ada. Mereka memang pelawak. Mereka memang otak lawak. Memang idea lawak tu mereka ada. Cuma dia tak sampai sebab mereka daripada stand up comedy. So bila mereka bereksperimen, mereka sendiri cakap,
depa nak cuba nak tengok apa reaksi penonton dengan lawak depa kan. Depa macam depa nak eksperimen sebab ni first time depa cuba buat dalam bentuk persembahan kumpulan. Sebelum ni depa solo stand up comedy kan, cara deleng. So bagi aku idea lawak tu depa ada, cuma penonton tak dapat tangkap dengan juri tak dapat tangkap lawak depa tu. Tapi kalau betul-betul yang faham lawak, depa akan dapat. Idea tu dah cuma tak sampai. Maksudnya depa ada punchline tapi tak sampai. Cara penyampaian tu tak kena lah sebab depa lebih kepada bersembang-sembang dengan depa kan. So orang tak nak tangkap apa yang depa nak sampaikan. Lawak depa sinis. Lawak yang sinis. Lawak yang buatkan penonton berfikir lah apa yang depa nak sampaikan. So sebab tu dia macam sampai tak sampai. Cuma yang faham je faham. Mereka perlu belajar untuk kumpulan lain lah, macam kumpulan yang ada yang banyak pengalaman dekat meraja lawak, macam mana bila kita ada idea lawak tapi macam mana kita nak sampaikan idea lawak tu. Depa kena belajar tu. Depa idea tu ada. Persembahan depa ada, depa boleh bersembah di pentas. Cuma depa kena belajar macam mana nak sampaikan idea lawak tu. Itu saja. Sebab stand up comedy nak cara deleng persembahan ni cara deleng. So depa ni kalau depa belajar tahu cara nak sampaikan idea lawak tu, depa power. Sebab ketiga-tiga boleh fit, ketiga boleh kill. Depa memang ada kelebihan bahagian tu. Okey, untuk juri pula dia kata Ukasha komen, dia cakap dia tak boleh catch up. Dia tak boleh catch up dengan persembahan tu, tapi dia ada komen yang membina. Dan juri lain lagi tak faham lah. Okay, komen Sambara ni bagi aku dia mengarut lah. Siapa yang dia tengok tahu dia cakap apa. Dia cakap kumpulan ni 3 otak ke, 1 otak atau tak ada otak. Bagi aku itu sangat tak patut lah komen macam tu. Sebab bagi aku tiga-tiga idea lawak tu ada, cuma penyampaian dia tak sampai. Sebab mereka first time buat persembahan macam ni, selalunya stay up. So cara dia leng, tak apa. Kalau mereka untuk next week aku yakin minggu kedua mereka akan jadi lebih baik. So nasib peserta sporting ketiga-tiga ni gelak lah sebab depa pelawak ni yang faham depa sense of humor tinggi kan. So depa sporting kan, depa gelak lah. So untuk kumpulan 3 otak, jujur aku bagi 4 So tanya kumpulan 3 otak. Sebab aku faham lawak depa. Cuma penonton dengan juri tak faham, sebab tu tak gelak. Tapi aku faham idea lawak tu ada. Tanya. Okay, last kumpulan putih. Okay, putih untuk majalah lawak ni dia ada tambahan ahli iaitu Vicha daripada Indonesia dan dia dah banyak lah join majalah lawak kan daripada dulu dengan tim daripada Indonesia, tapi sekarang dia join untuk kumpulan Malaysia. Okay, so mungkin Vicha ni tak perlu diperkenalkan lagi lah sebab kita dah tengok banyak kali dah kan dia join. So bagi aku kemasukan Vicha ni memberi warna dalam kumpulan ni, bertambah menarik. Tanah Vicha nampak ada chemistry, selesa dan sesuai. Bagi aku ini adalah satu lagi kumpulan level Maharaja Lawak punchline dia bertubi, cerita ada, overall mantap, ada persediaan, nampak persediaan dengan prop, kerusi dengan lighting apa semua kan. Cerita pasal dalam panggung wayang. So menarik benda tu. Idea menarik, nampak jalan cerita kemas. Punchline ada. Ini yang syok kan. Kumpulan putih ni dia cerita ada punchline tu dia bagi pam. Itu yang best. Tapi itulah, bila kita tak faham lawak, payah bagi aku juri tak faham. Sambara pun tak faham. Sebab lawak dia berkait-kait dengan agama. Dia lawak ni universal sebenarnya. Macam nak cakap orang yang faham agama, yang tahu bab-bab tu mungkin akan gelak sebab faham. Tapi orang yang tak faham ataupun dia tak rasa benda tu, dia tak dapat tangkap. Bagi aku putih ni lawak. Tapi lawak dia lawak yang orang yang faham je faham. Itu dia. Komen Sambara bagi aku mengarut dan dia tak faham lawak dekat dengan agama, dia tak faham. Dan juri pula Datuk Rosham tak faham lawak yang disampaikan, tapi ada komen bina berkenaan lawak berkaitan fizikal. Dia tak faham lawak, tapi dia bagi komen satu membina lah. Sebab putih ni ada lawak berkaitan dengan fizikal kan. So dia bagi komen kalau boleh tak mau dah lah ada lawak situ. So aku setuju dengan komen tu. Dan Noh pula dia cakap apa? Dia cakap
mamak putih ada macam Zizan. Bagi aku tak sama langsung lah. So bagi aku macam komen tu tak membina lah dan macam mengarut lah. Apa kaitan dengan Zizan lah. Tak ada. Yang mamak pun macam macam tu. Tak ada. Tak apa lah. So untuk kumpulan ni aku bagi 5 tahniah kumpulan putih. So pendapat peribadi aku lah. Okay, ada memang banyak komen-komen netizen kenapa juri-juri bukan di kalangan pelawak yang tak ada background lawak. Ada juga yang counter cakap mereka nak juri bukan pada pelawak sebab mereka nak macam peserta buat lawak. Jikalau benda tu lawak, juri-juri akan gelak. Kalau juri tu bukan pelawak, maksudnya kalau letak pelawak, juri-juri akan gelak sebab dia akan support pelawak. Tapi kalau tak letak pelawak, dia macam melawak dengan orang yang bukan pelawak. Tapi kalau betul-betul lawak, orang tu akan gelak. Kan? Maksudnya, kalau letak juri bukan bidang pelawak, tapi kalau peserta buat lawak menjadi, dia akan gelak macam mana pun. Tapi masalah dia, pendapat peribadi aku, benda tu boleh betul dan boleh tak betul. Betul juga benda tu. Kan? Kalau benda tu lawak, siapa-siapa pun akan gelak kan. Tak kisah dia pelawak ke penyanyi ke pelakon kan. Kalau lawak, gelak lah kan. Tapi masalah dia bila nak bagi lah ataupun komen. Bila dia bukan bahagian pelawak dan dia tak tahu pasal lawak, komen tak akan membina. Sebab dia tak tahu apa itu lawak. Dia tak faham lawak. Dia cuma faham lawak gelak. Itu saja. Dia terhibur dan tak terhibur. Satu lagi masalah bila dia tak terhibur, dia takkan bagi Itulah kekurangan bila juri bukan pelawak. Tapi bila juri bidang lawak, dia boleh gelak dan dia boleh bagi komen membina dan dia jujur nak bagi sebab dia boleh menilai apa itu lawak. Dia tahu sisi lawak tu. Itu kelebihan dia. Itu pendapat aku lah. Dan untuk Sang Bara, overall bagi aku komen dia okey. Komen dia membina. Memang Sang Bara memang faham lawak. Dia faham lawak. Cuma kadang dia cakap, orang kata apa, dia tak berfikir lah. Dia cakap ikut suka. Itu yang tak apa kena. Tapi komen dia memang baik. Komen baik. Overall komen baik. Dia komen yang membina. Dia tahu. Dia faham itu lawak. Bagi aku sesuai dia. Dia memang bagus lah. Dia bagus. Satu ya. Bila dia komen pasal tak ada persediaan. Lepas tu dia komen cakap ikut suka. Itu saja. Yang lain okey. Terbaik. Okey. So, makasih yang tengok review aku. So, siapa ada komen apa-apa boleh komen di bawah. So, yang suka boleh like, share, subscribe. Okay, setakat itu saja review aku. Aku akan review lagi untuk minggu kedua. Assalamualaikum.